Baik, hari ini kita akan masuk ni nak menentukan panjang lengkok bagi suatu bulatan. Okey, pada buku teks matematik tingkatan 2 tu muka surat 90, dia mula pada muka surat 90 tu. So dalam subtopik yang ini kita akan bermain dengan panjang lengkok bagi suatu bulatan lah. Dan kalau kamu perhatikan dekat buku teks tu ada rumus dia dalam kotak warna kuning ni. Kamu tengok dalam kotak warna kuning ni ada tulis panjang lengkok per lilitan bulatan sama dengan sudut pada pusat per 360 darjah. Okey, ini adalah satu rumus yang sangat penting yang kamu kena tahu. Rumus ni nak kena hafal ke? Tak perlu hafal kalau kamu faham dia. Sebab kalau kamu perhatikan, kamu tengok betul-betul, perkara yang berada di dalam rumus ini adalah perkara yang sama dan dia berkaitan menggunakan perkadaran sahaja. Okey, so kita dah kenal pasti, kita dah belajar dengan ciri-ciri bulatan sebelum ni, sifat simetri dia. So sepatutnya bila kita tengok apa yang ada dalam rumus ni, kita tak jadi masalah pada kita lah sebenarnya. Okey, sebab dalam rumus ni kita tengok yang pertama ada panjang lengkok. So pada bulatan ni, nampak kesel cikgu ni kan, pada bulatan ni yang mana adalah panjang lengkok? Ada bulatan, kemudian ada A dan juga B. Kemudian ada dilorekkan kat sini. So panjang lengkok yang mana? Panjang lengkok yang dekat luar ni lah. Sama ada A ke B yang pendek ni, ataupun yang panjang ni. Ada dua lengkok lah. Sama ada lengkok minor ataupun yang panjang ni lengkok major. Okey, tu panjang lengkok. Kemudian dia per dengan lilitan bulatan. Lilitan bulatan yang mana? Inilah dia yang dekat luar lilitan ni. Semua ni daripada A pusing ke A balik. Itulah lilitan bulatan. Maksudnya panjang lengkok adalah sebahagian daripada lilitan bulatan. Dia per kan. Okey, kemudian sudut pula. Yang sebelah kanan ni dia kata sudut pada pusat. Mana sudut pada pusat? Yang ni yang ada tanda theta ni. Yang ada merah ni. Cikgu lorekkan warna biru ni. Okey, tu sudut pada pusat bulatan. Sudut ni terbentuk apabila adanya sektor. Sektor tu apa? Piece of cake. Dia bentuk cake ni, dia bertemu dekat pusat bulatan ni. So adalah sudut pada pusat tadi. Okey, ditandakan sebagai theta. Sudut pada pusat ni pula dia per dengan sudut keseluruhan bulatan. Sudut bagi bulatan penuh adalah 360 darjah. So kalau kamu perhatikan, yang ni adalah perkadaran sebenarnya. Maksudnya panjang lengkok ni adalah panjang sebahagian per panjang keseluruhan, kemudian sudut sebahagian per dengan sudut keseluruhan. Dia samakan. So didapatlah rumus ini. Maka panjang lengkok per dengan 2 pi j. Kenapa 2 pi j? Sebab rumus bagi lilitan bulatan adalah 2 pi j yang kita dah belajar sebelum ni kan. Lilitan bulatan sama dengan 2 pi j. Ataupun apa satu lagi? Pi d. Betul tak? Kalau guna d tak ada 2 lah. Kalau guna j ada 2. Tapi dia guna 2 pi j. Sebab apa? Sebab kat sini melibatkan jejari nanti. Kita nak kaitkan dia dengan jejari. So lagi mudah kita guna 2 pi j. Sama dengan theta per 360. Theta tadi apa? Sudut pada pusat ni lah. Sudut pada pusat ni kita panggil dia sebagai theta. Simbol ni yang macam bulat. Kat tips ni ada kan. Dia macam bulat, lepas tu dia ada kat atas sikit. Kalau Q dia kat bawah, dia dekat atas. Dibaca theta. Sebutan dia theta. Ialah huruf Yunani yang digunakan untuk mewakili sudut. Memang itulah simbol dia. So jangan guna simbol lain pula. Kalau kamu nampak theta ni je, Q tapi sengat dia kat atas ni, maksudnya dia adalah sudut. Okey. So sudut pada pusat tadi dia per dengan sudut keseluruhan bagi bulatan penuh adalah 360 darjah. So kita bermain dengan rumus ini sahaja. So dekat rumus ini, kalau kamu perhatikan, ada beberapa perkara lah yang kita boleh manipulasikan menggunakan rumus ini. Walaupun tajuk dia menentukan panjang lengkok, tapi soalan boleh jadi juga dia tak nak panjang lengkok. Soalan mungkin nak cari sudut apabila diberi panjang lengkok. Mungkin juga soalan minta kita cari jejari ni. Berapakah nilai J apabila diberi panjang lengkok, diberi sudut pada pusat bulatan. So cari J.
Okey, soalan boleh manipulasi benda tu. Tapi dengan kemahiran yang kita ada, kita dah mahir kan, kita pun dah pakar algebra bab sebelum ni, kita dah tahu nak tonggang terbalikkan dia. So sepatutnya tak ada masalah lah. Okey, so rumus ini adalah sangat penting untuk kita tahu dan faham. Okey, kalau kita faham, insya-Allah kita akan ingat je. Sebab kita dah faham. Macam mana nak cari dia, kita kadarkan je. Panjang sebahagian per panjang keseluruhan. Kemudian saiz sudut sebahagian per dengan sudut keseluruhan. Dapat sebelah kiri, dapat sebelah kanan. Okey, baik, kita tengok contoh 12, 13 dan 14. Ada pada buku teks kamu, muka surat 90 dan 91 tu. Okey, cikgu nak kita buat balik contoh 12 tu. Kita buat balik sama-sama. Walaupun dah ada jawapan kat buku tu kan. Cikgu nak kamu tengok, fokus dengan apa yang cikgu buat ni, supaya kamu boleh faham lah. Buku yang kamu tengok dekat depan mata kamu tu, dia tak ada suara nak jelaskan kepada kamu. Nanti kamu tak faham kenapa boleh jadi macam ni. Mana pula datangnya pi ni. Contoh lah kan. Okay, so kamu fokus dulu pada skrin ni. Tengok apa yang cikgu terangkan. Okay, contoh 12. Rajah di bawah menunjukkan sebuah bulatan dengan jejari 14 cm dan berpusat di O. Okay, gambar rajah ni. Okay, hitung panjang lengkok minor PQ. Yang ni warna biru cair ni, yang mencangkum 60 darjah pada pusat. Tulis jawapan dalam 2 tempat perpuluhan. 2 tempat perpuluhan ni maksudnya lepas titik tu ada 2 digit saja lagi. Okey. So yang tu kita kena faham lah, kita kena tahu. Baik, balik pada soalan ni, apa maklumat yang dia bagi? Kita keluarkan maklumat yang dia bagi. Okey, dia kata jejari sama dengan 14. Kita tulis J sama dengan 14. J itu jejari lah, 14 cm. Kemudian apa lagi yang kita ada? Sudut pada pusat. Sudut pada pusat dia labelkan sebagai theta sama dengan 60 darjah. So kita dah ada rumus ni dah. Rumus ni kita dah ada. Kita dah tahu rumus ni. Rumus ni yang kat atas adalah yang color kuning tadi. Panjang lengkok per dengan lilitan bulatan sama dengan theta per 360. Soalan minta kita cari panjang lengkok. Hitung panjang lengkok. So apa yang kita perlu buat? Tinggal nak masukkan saja dalam rumus lah. Panjang lengkok, cikgu guna PL. PL tu merujuk kepada panjang lengkok. PL per dengan 2 pi J. Ni, masukkan saja nilai 2. Kemudian pi. Pi berapa? Berapa nilai pi? Sama ada 22/7 ataupun 3.142. So soalan tak ada minta pun kita nak guna 22/7 ataupun 3.142. So terpulang kepada kita lah. Kalau buku teks dia guna 22/7. Okey, kita ikut pi 22/7. Kemudian J, jejari dia dah bagi dalam soalan 14. Ni 14. Kita dah tulis dah pun, jejari sama dengan 14. So kita tulis kat sini 14 sama dengan theta per 360. Theta kita dah tahu dah ni, 60. Dah tulis sini dah 60. So 60 per dengan 360. Baik. So kalau kamu perhatikan kat sini, semuanya dah ada kecuali panjang lengkok. So boleh cari tak panjang lengkok ni? Boleh carilah. Sebab maklumat yang lain semua dah ada. Tinggal nak tekan kalkulator je. Okay, tapi bagi sesiapa yang pick up, yang dia dah nampak ni, ada yang boleh pemudahkan, kita pemudahkan lah kan. Contohnya yang ni, 0 dengan 0 boleh potong. Kemudian 6 dengan 36 boleh potong tak? Boleh kan. 36 dibagi 6 akan dapat 6. So sini akan dapat 1. Sini akan dapat 6. Okey, sini pun sama juga, boleh potong. Mana yang boleh potong? 7 dengan 14 boleh potong. 7 jadi 1, 14 jadi 2. So apa yang tinggal? Tinggal kat sini panjang lengkok per dengan 2 kali 22, 44. 44 kali 2, 88. Sama dengan, ni tak muat, sama dengan 1/6. 1/6. So nak cari panjang lengkok macam mana? Kita darab silang lah. Sini kita cross. Kita cross 6 kali dengan PL. So dapat 6 PL. Kemudian 1 kali 88. 88. So nak dapat PL.
PL sama dengan 88 bahagi dengan 6. Dapat berapa? 88 bahagi 6 dapat berapa? Tak ada kalkulator. Dapat 14.67 cm. Boleh je tekan kalkulator terus kan. Kamu ni ada kalkulator ke tak ada ni? Kalau kita tekan je lah kalkulator kalau kita tak pandai congak. 88 bahagi 6 sama dengan 14.67. Kita ambil dua tempat perpuluhan saja. Lepas titik ada 6, ada 7. Sebab soalan minta dua tempat perpuluhan sahaja. So selesailah. Inilah jawapan kita. Tapi dekat sini tadi, andai katalah kamu rasa macam tak pandai lah cikgu nak potong-potong ni, saya memang lemah cikgu, tak apalah, kamu boleh tekan je kalkulator, tak ada masalah. Yang penting kamu tahu nak selesaikan dia. So kat sini tadi 22/7, kemudian masukkan sini 14 tadi. So kamu dapat sini kan 60/360. Tak apalah kamu tak reti nak potong-potong tu, tak apa. So tinggal je kat sini, kamu darab je seperti biasa. PL darab dengan ni. Ni. Kita darab silang terus pun tak apalah. So dapat 360 PL, sini 60. Kamu tekan je lah kalkulator. Macam mana tu? 60. Kemudian darablah dengan benda ni. Darab dengan benda ni 2. Lepas tu kurungan 22/7. Tutup kurungan, buka kurungan balik 14. Dapat berapa tu? 5280. Betul? 5280. Dapat 5 cikgu dah teraccident sikit. 5280. So macam mana nak cari PL? PL sama dengan 5280 bahagilah dengan 360. Tekan kalkulator, akan dapat jawapan yang samalah. 5280 bahagi dengan 360. So dapat sama. Tengok tu, sama je, 14.67 cm. Okey. Ini bagi siapa-siapa yang tak pandai nak congak tu lah. Nak congak, nak potong, nak mansuhkan, nak kecilkan. So cikgu cakap lagi sekali, cikgu tekankan tak ada masalah. Kamu boleh silang terus macam biasa, darab silang terus macam biasa. Yang jadi masalah kalau nak tekan kalkulator pun tak reti juga. Yang tu memang masalah lah. Cikgu harap tak ada di antara kamu yang tak pandai tekan kalkulator. Kalau ada juga, nanti jangan malu-malu, bagi tahu cikgu, cikgu ajar. Cikgu buat kelas personal dengan kamu pun tak apa. Susah sangat nak tekan kalkulator kan. Okey. Baik, yang seterusnya contoh 13 ni. Rajah di bawah menunjukkan sebuah bulatan dengan jejari 21 cm dan berpusat di O. Sudut ROS ialah 72 cm. Hitung panjang lengkok meja RS. Dia nak lengkok meja. Sudut dia kat sini. So kita keluarkan dululah maklumat apa yang kita ada. Pertama dia kata jejari 21. So kita tulis dulu J sama dengan 21 cm. Kemudian sudut ROS sini. Sudut ROS ni 72. Sudut dekat bawah, tapi lengkok yang dia bagi dekat atas. So tak boleh lah macam tu. Kita kenalah cari sudut yang dekat atas juga. Kita cari dulu sudut yang dekat atas. So macam mana nak cari sudut yang dekat atas tu? Sudut pada pusat dia. So sudut pada pusat dia, theta, cikgu tandakan sebagai theta lah. Kamu faham lah, theta tu adalah sudut yang ini, yang dekat atas. Theta adalah 360 darjah tolak dengan 72 darjah. Kenapa 360? Sebab bulatan penuh adalah 360 darjah. Tolak 72, dapatlah baki dia yang atas. So 360 tolak 72, kamu akan dapat 288 darjah. Okey, sudut theta ni yang kita akan guna nanti. So sekarang ni kita dah ada J. Kita dah ada J ni.
Yang warna kuning ni. Kemudian kita dah ada theta kita 288. Okey, kita dah ada dah. Semua maklumat kita dah ada. So kita boleh masukkan terus dalam rumus kita. Panjang lengkok per lilitan bulatan. Apa lilitan bulatan? 2 pi j. Sama dengan theta per 360. Inilah rumus kita. Kita nak guna rumus ni je. Maklumat dah ada, j dah ada, theta pun dah ada. Tinggal nak cari panjang lengkok. So macam mana nak cari panjang lengkok? Panjang lengkok per dengan 2 pi kita 22/7. Kemudian j kita 21. Okey, sama dengan theta kita 288 per dengan 360 darjah. Ni pun darjah. Okey, so tinggal panjang lengkok je. Macam mana nak cari? Macam tadilah. So kita darab silang. Yang ni darab sini, yang ni darab sini. 360 kali PL dapatlah 360 PL. Sini 288 kali 2 kali 22/7 kali 21. Ni 7 dengan 21 ni boleh potong sebenarnya. Tapi cikgu bimbang kamu buat kesilapan ataupun kamu tak pandai nak potong kan. Tak apa, tak payah potong. Kita dah guna kalkulator je. Nak lebih selamat. Okey. So kita darabkanlah 288 darab dengan 2 kali dengan 22/7 tutup kurungan, kemudian kali dengan 21 tadi. Berapa jawapan dia? 38016. 38016. Okey, so kita nak cari PL. PL ni panjang lengkok lah. Panjang lengkok berapa? 38016 per dengan 360. Sebab sini darab kan, maksudnya 360 kali PL. Kan darab silang tadi, dia darab lah. So nak dapat PL, dia pindah sebelah sini balik, jadi bahagi. So PL sama dengan, kita bahagikan lah. Kita tekan je kalkulator sekali lagi. 38016 bahagi dengan 360. Dapat jawapan dia 105.6. 105.6. Unit dia adalah sentimeter lah. Betul nak tahu sentimeter sebab jari dia sentimeter. So panjang lengkok dia pun mestilah dalam sentimeter juga. Okey. Dah selesai contoh 13. Okey, satu lagi contoh. Contoh 14. Contoh 14 ni nak cari apa pula ni? Diberi panjang lengkok suatu bulatan ialah 11 cm. Yang ni panjang lengkok. Dia dah bagi panjang lengkok 11. Panjang lengkok PL lah. Cikgu tandakan dia sebagai PL. Dan sudut pada pusat bulatan ialah 45 theta. Yang ni dia tak lukis gambar rajah. So kalau dia tak lukis gambar rajah pun, kita dah ada maklumat. Boleh selesailah masalah kita sebab kita dah tahu rumus. Betul tak? Kita dah hafal dah rumus dia. Okey. So apa rumus dia tadi? PL per dengan 2 pi j sama dengan theta per 360. Soalan minta kita cari jejari. Hitung panjang dalam cm jejari bulatan itu. Dia nak J ni. Dia nak J. So macam mana kita nak cari J? J. Cikgu bulatkan J. So kita keluarkanlah apa maklumat yang kita ada. PL kita ada tak PL ni? PL kita dah ada 11. Theta ni kita dah ada dah. Dah ada dah 45. So kita masukkan nilai yang kita dah ada tu. Panjang lengkok 11 per dengan 2 pi kita 22/7 darab dengan J yang kita tak tahu J. Sudut kita tahu tak? Kita tahu 45 darjah per dengan 360 darjah. Okey, sampai sini semuanya dah ada nilai. Semuanya dah ada nombor. Satu je tak ada nombor, J. So kita kena carilah yang kita tak tahu tu kan. Kaedahnya macam mana? Sama juga seperti tadi. Kita darabkan silang. Yang sini darab sini, yang sini darab sini. Okey, ni yang paling mudah lah.
Okey, cikgu harap kamu tak ada masalah lah dengan darab silang ni kan. So kita darabkanlah, kita tekan kalkulator je. 11 kali dengan 360. Berapa tu? Kalau tak reti congak, cikgu kata apa? Tekan kalkulator. 11 kali 360 dapat 3960. 3960. Dah selesai yang ni. Okey, kemudian yang ni pula. 45 darab dengan 2 darab dengan 22/7 darab dengan J. Kita tekanlah kalkulator juga. 45 darab dengan 2 kemudian darab dengan 22/7 darab dengan J. J tak ada nilai, tak payah tekan kalkulator dululah, biarlah dulu. So kita akan dapat 2826/7. Kita akan dapat okey, dalam bentuk macam ni. Cikgu tulis dulu dalam bentuk macam ni. 2826/7. Betul? Kita akan dapat bentuk pecahan macam tu. So kita tukarlah dia kepada bentuk perpuluhan supaya kita boleh terus selesaikan dia. Maksudnya kita nak senang tekan kalkulator. Pecahan ni pun boleh juga tekan kalkulator. Tapi bimbang kita tersalah tekan. Okey, J jangan lupalah kita tulis dulu J kat sini sebab dia darab dengan J kan. J sebabkan nilai dia tak ada lagi, dia masih lagi sebagai J lah. So yang ni macam mana kita nak tukar kepada perpuluhan? Macam mana nak tukar kepada perpuluhan? Tekan. Kalau kita tekan ni jadi apa? Gitu. Kita akan dapat 282.557. Okey, kita nak ambil 2 tempat perpuluhan ataupun 3 tempat perpuluhan, terpulang lah. Sebab soalan tak mention, soalan tak minta nak berapa kan. Tapi kalau ikutkan lagi banyak tempat perpuluhan kita ambil, lagi tepat dan lebih jitu lah. Okey, so kita ambil 3 tempat perpuluhan. 3960, yang ni sama dengan 282 perpuluhan berapa tadi? Perpuluhan 857 J. So nak dapat J, macam mana nak dapat J? Kita bawa lah yang ni ke sebelah sini jadi bahagi. So J ni cikgu pindah ke depan lah. So sekarang ni 3960 bahagi dengan 282.857. Tekan sekali lagi kalkulator. Okey, nak tekan kalkulator ni sepatutnya tadi kita buat je 3960 bahagi dengan answer terus. Lebih tepat. So kita akan dapat jawapan dia adalah 14 cm. Selesai contoh 14. Kita dah dapat jawapan dia 14 cm. Okey, itu 3 contoh tadi. Baik, ini dia. Cikgu nak teruskan dengan soalan-soalan pada buku galus kamu ni, muka surat 36, buku galus. Okey, kamu kena bagi perhatian yang ni ada 6 soalan ni. 2, 4, 6 yang kita nak bincangkan ni. Okey. Yang pertama soalan yang G. Yang ni tadi kita dah tahu rumus ni kan. Kita dah hafal dah rumus dia. Panjang lengkok per dengan 2 pi j dapat sama dengan theta per 360. So rumus yang sama. Cuma latihan yang berbeza. Soalan yang berbeza, rumus yang sama. Kalau rumus sama, maksudnya penyelesaian dia, kaedah dia masih lagi samalah. Okey, kita nak hitung panjang lengkok P bagi sektor bulatan yang berikut. Yang ni dia dah kata guna pi sama dengan 22/7. Dah suruh guna 22/7. So kita kena follow dia lah. Kita kena ikut lah arahan dia kan. Okey. So apa maklumat yang kita ada kat sini? Seperti biasa kita keluarkan maklumat kita. Dia dah bagi jejari. Jejari dia J sama dengan 10.5. Theta sama dengan 120. Dia dah bagi ni. Panjang lengkok pun dekat sini juga. Okey, so kita boleh masukkan terus dalam rumus. Apa rumus dia tadi? PL per 2 pi J sama dengan theta per 360. Cikgu tulis kecil sikit sebab ruang dia terhad. So nak cari panjang lengkok, panjang lengkok sama dengan 2 kali pi. Pi kan dah tahu nilai kan. Dia dah kata dah pi sama dengan
Berapa tu? 22 per 7. Soalan dimension dah kat sini. Suruh guna 22 per 7. Kemudian darab pula dengan J. Jari kita dah ada 10.5. So itu adalah panjang lengkok. Sama dengan theta 120 per 360 darjah. Ni pun darjah Okey, tinggal nak cari panjang lengkok. So macam mana nak cari panjang lengkok? Darab silang sekali lagi. Kita darab silang, kita boleh tekan kalkulator terus pun tak ada masalah juga. Okey, so macam mana ni? 360 darab dengan PL dapatlah 360 PL. Okey, kemudian yang ni 120 kali 2 kali 22 per 7 kali 10.5. Tekan kalkulator. Tekan, kamu ada kalkulator fizikal dekat depan kamu, sepatutnya lagi laju. Darab dengan 2. Lepas tu darab dengan 22 per 7. Okey, lepas tu darab pula dengan 10.5. 10.5. Okey, so kita akan dapat berapa tu? 7920. So PL 7920 bahagilah dengan 360. Kita bahagikanlah. So kita bahagikan, kita akan dapat 7920 bahagi dengan 360 sama dengan 22. So jawapan dia adalah 22 cm. Panjang lengkok ni 22 cm. Okey. Tu soalan yang pertama. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa kemusykilan setakat ni? Tak ada kan? Okey, kita teruskan. Soalan kita yang kedua. Sama juga. Dia dah bagi panjang lengkok. Dia dah bagi jejari dan sudut pada pusat bulatan ni. Dia minta panjang lengkok P. Soalan yang sama dengan ni tadi kan. Okey, so macam mana kita nak buat? Rumus yang sama lah. Panjang lengkok. Rumus yang sama ni. So cikgu masukkan terus PL per dengan 2 kali 22 per 7 kali dengan jejari 21. Okey, sama dengan sudut kita 240 per 360. Okey, dapat gitu. So kita darab silang sekali lagi. 360 darab dengan PL. Yang ni darab dengan sini. Okey, 360 darab PL, 360 PL. Okey, kemudian 240 kali 2 kali 22 per 7. Tekan kalkulator. Sepatutnya boleh laju. 240 kali dengan 2, kemudian 22 per 7, kemudian last kali 21. So kita akan dapat 31680. 31680. So PL sama dengan 31680 bahagi dengan 360. Tekan kalkulator. Bahagi dengan 360. Dapat jawapan dia sama dengan 88 cm. Okey, dah dapat 88 cm. Selesai soalan yang G. Baik, kita teruskan dengan yang H pula. Baik, yang ni dia minta kita cari panjang jejari pula. Hitung panjang jejari bagi bulatan berikut. Beri jawapan betul kepada dua tempat perpuluhan. Dia nak dua tempat perpuluhan. Kemudian dia kata guna pi sama dengan 3.142. Bukan 22 per 7. So kita keluarkan maklumat. Apa maklumat yang dia bagi ni? Dia bagi panjang lengkok. Panjang lengkok adalah
Tu ha, 35.11. Kemudian sudut. Kalau tanda ni maksudnya sudut dia berapa? 90. Maksudnya theta sama dengan 90. Dia bersudut tegak kan? Ya. Raja tak boleh masuk. Dia nak masuk. Oh, cakap lah. Mana dia? Mana raja? Mana raja? Cepat masuk. Pesan kat dia masuk cepat. Cikgu tunggu ni nak accept ni. Tadi dia kata dia tak boleh masuk. Bagi gambar. Lambat sangat. Aku tak tahu dia. Cepat-cepat PM dia. Cikgu tunggu ni. Masak dia. Itulah lambat sangat masuk. Masuk dah kata jangan lambat. Cikgu paling-paling pun tunggu 10 minit je. Sebab kita tak naklah bazir masa sangat kan. Kita dalam kelas sejam je. Seminggu sekali je kan. Dah Raja. Selesai. Tak apa Raja. Nanti kamu tengok balik rakaman kelas ni. Sebab nanti cikgu bimbang kamu ketinggalan. Cikgu letak rakaman ni dekat GC nanti. Okey, kita nak sambung ni. Sikit je lagi nak habis ni Raja. Okey, kita sambung ni. So maklumat yang kita ada tadi, sudut 90 darjah. Sebab sudut tegak ni 90 darjah. So ini panjang lengkok 35.11 kan. So kita guna rumus yang sama. Apa rumus dia? Panjang lengkok per dengan 2 pi j sama dengan theta per 360 darjah. Panjang lengkok dia dah bagi. Dia dah bagi panjang lengkok kali ni. So kita masukkanlah nilai dia 35.11 per dengan 2 pi. Ingat pi dia suruh guna 3.142. Kemudian J tak ada, dia tak bagi. Dia suruh kita cari J. Okey, sama dengan theta per 360. Theta kita 90 per 360. Okey, tengok semua dah ada. Ni ada, ni ada, ni ada, ni ada. J je yang tak ada. So kita nak cari J tu lah. Of course lah kita nak cari yang tak ada kan. Okey, so kita darab silang lah. Kita darab silang. Tapi kalau macam ni kan, takkanlah kamu kosong pun tak tahu nak mansuh kan. Mansuh je lah. Buang kosong ni, buang kosong ni. Dah selesai. At least kurang sikit nak tekan kalkulator tu kan. Lepas tu kita boleh darab silang seperti biasa. 360 darab dengan 360. Bukan 360 dah. Betul tak? Sebab dah padam kosong tadi. So tinggal 36 je lah. 36 kali dengan 35.11. Dapat berapa tu? Dapat sebelah sini dapat 12 126 39.6. 12639.6. Tak 12639 63.96. 63.96. Tengok cikgu pun dah tersilap. Titik kat sini Okey, kemudian yang ni pula 9 kali 2 kali 3.142. Berapa tu? 9 kali 2 kali 3.142. So akan dapat 56.556. 56.556 J. Jangan lupa J. Sebab J tak ada nilai lagi. So tinggal nak cari J je. So nak cari J sama dengan 1263.96 per lah dengan ni tadi 56.556. Okey, tekan kalkulator je. Tekan kalkulator. Berapa tu? 1263.96 bahagi dengan answer. Bagi dengan jawapan tadilah. So kita akan dapat jawapan kita adalah 22.35 cm. Kita ambil 2 tempat perpuluhan sahaja.
3, 4, sebelah 4 tu 8. So jadi 3, 5 lah. Sebab soalan minta ni 2 tempat perpuluhan jika perlu. Okay, maksudnya kena guna 2 tempat perpuluhan lah. Okay, selesai soalan 1H. Soalan yang kedua, laju sikit. Keluarkan maklumat. Apa maklumat yang ada? Panjang lengkok. Panjang lengkok sama dengan 1, 3, 5. Kemudian sudut theta. Theta 75. Ni bukan 75 ni. Sebab panjang lengkok kat sini kan. So 75 ni bukan theta yang kita nak. Kita nak dapat sini, kita kena tolak dulu. 360 tolak 75. Dapat berapa? 360 tolak 75. Sepatutnya kamu akan dapat theta kamu adalah 285 darjah. Okey, sebab 75 yang sebelah sini. Panjang lengkok dia sebelah kanan. Okey, melainkan kalau panjang lengkok dia bagi belah sini, itu lain cerita lah kan. Dia kena arah yang sama, side yang sama. Okey, so dah ada dua maklumat ni. Kita masuk rumus seperti biasa. Panjang lengkok kita 1, 3, 5. Kemudian per dengan 2 pi kita 3.142. Kemudian J sama dengan 285 per 360. Ini pun 285 360 ni kita dah tengok sini 5 sini kosong, sepatutnya boleh kecilkan lah. Bagi siapa-siapa yang pick up ataupun tahu sifir, tahu nak tekan kalkulator macam mana yang tu, boleh terus tekan ataupun terus pemudahkan dulu, tak ada masalah. Bagi yang tak tahu, kita darab silang je, jangan malu. So 360 darab dengan 135 dapat berapa? 48,600. 48,600 sebelah kiri. Sebelah kanan ni lah 285 kali dengan 2 kali dengan 3.142. Tekan sama-sama. 285 kali dengan 2 kali dengan 3.142. So dapat 1790.94. 1790.94. J jangan dilupakan, sebab J ni lah yang kita nak cari. Kalau kita tak tulis J tu, apa cerita dia kan? So nak cari J, J sama dengan 48600 dengan 1790.94. Sama dengan, tekan kalkulator. So berapa tadi? 48600 bahagi dengan jawapan yang kita dapat tadi. So kita dapatlah 27 perpuluhan 13 ke 14? 14 sebab sebelah dia 6. 27.14. Tulis jawapan akhir kita 27.14 cm. Dah selesai soalan yang kedua H. Okey, dua yang terakhir, soalan I. Kali ni dia minta kita sudut pula. Cari sudut pula. Hitung sudut sektor theta yang dicangkum oleh lengkok yang berikut. Guna pi 22/7. Okey, dia sudah guna ni. So kita kena patuh kepada kehendak soalan. Rumus masih lagi rumus sama kan. Rumus ni juga PL per 2 pi J sama dengan theta per 360. Masih lagi rumus sama. Cuma maklumat yang dia bagi berbeza lah. Yang ni dia dah bagi panjang lengkok PL 55, jari 21. Macam mana nak masuk panjang lengkok 55? Masuk dalam rumus tu. Panjang lengkok 55, jari 21. So masuklah, dia patutnya per dengan 2 pi J. So 2 pi 22/7. Jari dia bagi 21. Dah sama. Sama dengan theta per 360. Okey, sama juga. Semua dah ada. Ni dah ada. Sini pun dah ada J. Sini dah ada. Tinggal theta je tak tahu. Boleh cari tak yang tak tahu ni? Boleh carilah. Kaedahnya macam mana? Sekali lagi, darab silang. Sini darab sini, sini darab sini. Tekan kalkulator, jom. 360 kali 55. 360 kali dengan 55 berapa tu?
19,800. Okey, sebelah kanan theta tak boleh nak darab theta. So kita darab yang ni je lah. Ni 7 dengan 21 pun boleh potong sebenarnya kan. Yang dah pick up potong je. Yang belum, jangan malu, tekan kalkulator. 22 darab dengan 22/7, kemudian darab dengan 21 untuk kurungan. Dapat 132 theta. Datang theta yang ni lah. Kita dah darab ni tadi, patutnya kena darab sini. Kita darab dia duduk sebelah lah. So theta yang kita nak cari adalah theta ni. Theta sama dengan 19,800 bahagi dengan 132. Tekan kalkulator sekali lagi. 19,300 300 pula, 800 kan. 800 kemudian bahagi dengan jawapan yang kita dapat tadi. Kita dapat 150. Nampaklah jawapan dia 150 darjah. Unit ni darjah, bukan cm. Sebab apa? Sudut yang kita nak cari ni adalah sudut sektor. Sudut unit ni darjah lah. Okey, selesai. Baik, soalan terakhir, nombor 2. Sama juga maklumat dia dah bagi ni. Panjang lengkok tadi dia bagi dalam bentuk macam ni, yang ni dia bagi dalam bentuk gambar rajah. Sama jugalah. Yang penting kita faham apa maklumat yang dia bagi. Panjang lengkok sama dengan 154. Kemudian jejari sama dengan 42. Kan sama. Yang ni dia bagi panjang lengkok, ni dia bagi jejari. Dia pun dia bagi panjang lengkok, yang ni dia bagi jejari. So apa masalahnya? Tak ada masalah. Kita boleh terus masukkan dalam rumus ni tadi. Yang penting rumus ni kamu tahu. Okey, so panjang lengkok panjang lengkok 154. Dah tahu dah. Nak jimat ruangan, tak payahlah tulis banyak kali. Kita tulis teruslah apa jawapan dia. Panjang lengkok dia adalah 154 per dengan 2 kali 22/7 kali dengan J adalah 42 sama dengan theta. Yang kita nak cari theta per dengan 360. Okey, sekali lagi darab silang. 360 kali sini, sini kali dengan sini. So 360 kali 154 berapa tu? 360 kalilah dengan 154. So dapat 55,440. 55,440 sama dengan yang ni, yang sebelah sini lah pun sama. Kita tekan kalkulator juga. 2 kali dengan 22/7 kali dengan 42. Okey, dapat 264 theta. 264 theta. Okey, sebab dia darab dengan theta tadi kan. So nak dapat theta, bahagikan 55440 bahagi dengan 264 tadi. 55440 bahagi dengan jawapan yang kita dapat tadi kan, 264. Berapa jawapan dia? 210 darjah. 210 darjah. Selesai. Jadi itulah jawapan dia. Inilah penyelesaian kepada 6 soalan yang sangat mudah ini. Baik. Cikgu ucapkan terima kasih kepada semua. Dan kita akan jumpa lagi selepas cuti nantilah. Okey, ada apa-apa soalan tak?